Salah satu lagi dia bagi dari surah An-Nisa ayat 86. Important ayat juga, ayat penting juga. Di mana kata Allah, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu diberi ucapan, diberi tahiyyah, diberi greeting oleh seseorang lah, maka kamu jawablah dengan ucapan yang lebih baik. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ataupun kalau kamu tak nak, sekadar yang dia ucap pada kamu. Jadi Allah Taala ajar begitu ya. Ada ayat ni tuan-tuan menjadi dalil lah oleh sebagian para ulama yang mengatakan bahawa siapa-siapa yang beri salam kepada kita, kita mesti menjawabnya. Mesti jawab. Walaupun orang bukan Islam, non-Muslim. Mana tahu kok dia jumpa kita, Assalamualaikum. Betul tak? Tak pernah berlaku. Saya dulu tuan, ni personal experience lah. Pasal kita ada kawan-kawan yang non-Muslim. Kadang-kadang mereka ada juga yang suka guna lah perkataan-perkataan yang kita sering guna. Mungkin tak ramai, tapi ada. Which is saya dulu masa saya kerja dengan Maxis. Dulu saya sebenarnya start lah. Baru nak start. Tidak. Kita kerja macam-macam. Salah satu saya kerja ialah kerja under Maxis lah. Kami outsource. Outsource ni third company. Tapi dia buat kerja untuk Maxis lah. Jadi ada seorang ni, kita punya geng lah. Kita punya group lah ya. India. Dia suka bagi salam kat orang. Suka bagi salam kat orang. Masa jumpa je, Assalamualaikum. Masa jumpa, Assalamualaikum. Sampai ada seorang sahabat tu, saya tak ingatlah nama dia, siapa lama dah, kat 20 tahun kan. Ya. Tapi saya ingatlah dia tu, yalah kita bukan semua gandung agama, kita campur. Pasal kerja tu bukan kerja agama. Jadi dia tegur, San, kau tegur sikit tu, duduk bagi salam, apa benda bagi salam. Ya. Boleh tak? Kita belajar, tak ada masalah. Dia nak bagi salam, biarlah. Kerana salam ni tuan-tuan, walaupun sebagian para ulama mengatakan bahawa kalau tak silap majoriti, ia adalah ibadah. Kerana Nabi SAW tak suka jawab salam kerana tidak ada wudu. Kita boleh buka kalau dalam sunnah Abi Daud, dalam bab wudu ada ni. Bab wudu tu, antara galakan untuk kita ada wudu ialah untuk berzikir kepada Allah. Biasa dia guna hadis ni lah, hadis Abi Daud daripada Muhajir bin Qunfus. Dan juga ada hadis Ibn Umar. Di mana Nabi SAW, orang bagi salam kat dia, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tak jawab. Pasal Nabi tak ada wudu. Nabi baru lepas kencing. Bila Nabi wudu, baru Nabi jawab. Dan Nabi berkata, right away after that, Nabi kata, Inni karihtu an azkurallah illa ala tuhrin. Sesungguhnya aku benci untuk berzikir kepada Allah. Manakala jika aku dalam keadaan bersuci. Jadi daripada hadis itu, dan mungkin hadis-hadis yang lain. Ulama kata, lafaz salam ni dia ibadah. Walau bagaimanapun, di ada part of salam, dia adalah greeting, dia adalah ucapan. Tapi dia mengandungi unsur doa keselamatan. Doa perlindungan, which is the best greeting lah. Ya. Daripada dia bagi selamat pagi kita, personally saya kata baik dia bagi salam. Assalamualaikum, dia doakan kita. Ya. Lagi pula, memang segelintir ulama, walaupun tidak majoriti, sebahagian daripada mereka bahawa harus untuk orang bukan Islam bagi salam. Kerana Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sunan, saya tengoklah Bukhari, Muslim macam tu lah ya. Nabi kata, idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Nabi kata, kalau orang ahli kitab bagi salam kepada kamu. Ahli kitab ni Yahudi Nasara lah. Dan termasuk juga orang kafir yang lain. Ya. Dia pun beri salam kepada kamu. Maka Nabi kata, jawablah wa alaikum. Jadi, ada semua ulama kata tak boleh jawab wa alaikumussalam. Jawab sekadar Nabi ajar. Wa alaikum saja. Memang sebagian kata begitu. Tak saja majoriti ya. Walau bagaimanapun segelintir yang lain, kata boleh kita jawab waalaikumsalam. Hadis kata waalaikum. Tapi ayat Quran, which is more authoritative, lebih besar authority-nya daripada hadis Nabi. Di mana Allah Ta'ala membenarkan, wa idza huyitum bi tahiyyatin wa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau orang bagi satu ucapan, kamu jawab dengan ucapan yang lebih baik atau sekurang-kurangnya jawab ucapan dia. Jadi dia bagi kita assalamualaikum, kita berjawab waalaikumsalam. Dan itu pendapat yang disarankan kepada sahabat-sahabat Nabi seperti Ibn Abbas, sebagian tabi'in, dan mungkin sebagian ulama yang lain. Dan dikatakan satu pendapat daripada pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i. Ya. Jadi, tak apalah kan. Ya. Mudah-mudahan kadang dia minat, dia suka kepada perkataan itu. Ya. Macam orang bukan Islam lah, kalau dia nak baca Quran, kita tak boleh bagi. Jangan baca Quran tu, kita kawal tu, kita demo tu. Bagi dia baca. Dekat Europe tuan, saya tengok negara yang mana, satu tanya YouTube boleh. Orang perempuan masuk masjid. Lepas tu dia solat. Pakai seluar pendek. Tudung memang tak pakai lah. Non-Muslim.
Europe pula tu. Di mana dia ikut orang yang sembahyang di hadapan. Depan tu ada orang sembahyang, dia masuk masjid, tak ada masuk kat dalam. Dia duduk kat tepi tu kan. Orang sembahyang dia ikut one by one. Jadi, member ada sebelah menyebelah tu ambil lah video, tunjuk kat dia. Lepas tu orang tanya dia, pasal apa awak sembahyang ni? Dia kata, saya rasa nak sembahyang, macam orang Iran sembahyang. Nak feel sembahyang di masjid bersama kaum muslimin. Cuba kalau tempat kita. Non-muslim masuk surah ke apa, pakai seluar pendek. Aku ingat kena perambak aku rasa. Tapi Europe ni dia lain sikit. Pasal dia minoriti muslim, majoriti non-muslim. Mungkin environment tu tidak sama. Tak apalah kan. Dia nak bagi salam. Tak ada masalah sama sekali. Bahkan dalam bab ni, ulama khilaf dan tidak sepakat. Baik. Cuma yang ditekankan ialah, kita jangan memulakan salam kepada orang kafir. Itu saja. Dan itu pendapat majoriti. Kerana Nabi larang dengan keras. Umpama diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah, kata Nabi, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan kamu mulakan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasara. Dan termasuk juga orang kafir selain daripada mereka. Jangan mula bagi salam. Tapi bila kita belajar fatwa semasa, ulama semasa lah terutamanya, okeylah juga lambat ni. Dan sebagai macam bahawa, tengoklah tempat tu macam mana. Kalau tempat tu majoriti orang Islam, minoriti orang bukan Islam, maka kita janganlah bagi salam. Kalau kita nak bagi juga, kita bagilah greeting-greeting yang lain. Selamat pagi ke, ahlan wa sahlan ke. Tapi jangan bagi Assalamualaikum. Walaupun Assalamualaikum ni dia greeting, tapi dia ada unsur ibadah itu sebaik-baik. Tapi kalau dia kata di negara-negara yang majoriti non-Muslim, maka harus bukan sekadar kita memberi greeting-greeting biasa kepada mereka, tapi boleh saja kita memberi salam. Musana'atan lahum wa dafa'in darar anhum. Kerana mungkin ada kepentingan tertentu untuk kita tunjuklah kita buat baik kepada mereka, dan mungkin dalam setengah hal untuk kita mengelakkan kemudaratan yang akan berlaku daripada mereka ke atas kita. Jadi adalah sedikit sebanyak kepentingan di situ. Tapi lah konteks biasa kita tak adalah salah, kita bagilah greeting-greeting yang lain. Tapi bab tu adalah ulama bahaskan ya. Okey, ada isyarat nak jalan. Jadi balik pada yang tadi tuan kalau ada siapa-siapalah, especially yang non-Muslim nak bagi salam. Kalau dia genuine, memang dia suka perkataan itu. Dan dia nak berlatih diri untuk sebut perkataan-perkataan yang baik daripada Islam. Tak ada masalah sama sekali. Tapi kalau dia sebut nak menganyi, nak main-main, memang kita marah lah. Kita kata tidak boleh. Ya tak? Dan samalah juga kalau dia nak buat benda-benda yang lain. Tuan-tuan, ingat orang bukan Islam ni, dia masuk Islam, terus masuk Islam tu. Kadang dengan dia berjinak-jinak, dengan ucapan, dengan amalan, yang orang Islam sendiri melakukannya. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan dengar lah Farid Rabi tu. Dr. Farid Rabi sebelum dia masuk Islam macam mana? Jadi tak ada masalah sama sekali. Setakat bagi salam. Apa masalahnya? Ya tak?